kita. Setiap pagi solat subuh saya pasti terlajak. Saya akan niat qada solat saya, tapi dalam setiap hari adakah qada saya diterima? Okey, ada apa masalah? Pertama, pasal apa terlajak? Tak, dia dulu. Kalau kita memang tidur awal, orang lain tak ada lena, kita lena dah. Tapi duk terlajak situ lah jenis-jenis. Hak tu mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita. Bila kita bangun, kita buatlah semayang tu, tamasna kita jaga, masa tu lah waktu kita salat, taklah qada tak apa, itulah salat kita. Allahu Akbar, kan? Takkan kita sengaja aku semayang, kita terus semayang. Allahu Akbar. Kalau sekiranya kita ni ada urusan, kita ni orang kerja, kita kerja malam, kita kena shift malam, cari rezeki, dan kita kena giliran malam, kita pun terlajak subuh, mudah-mudahan kita juga ni maafkan. Kita ada keuzuran, ataupun kita kena buat urusan, bincangan, mesyuarat. Tapi kalau kita tak ada sebab saja tidur lambat, dia pergi tengok filem apa dah, dan kita confirm dah tidur lambat ni, lambat nak subuh ni, kita boleh berdosa dalam hal ni. Melainkan kita tidur lambat, aku tak kisah, aku tidur mungkin 4 pun confirm, sehari subuh orang bang, aku bangkit lah, duduk sahawal, duduk di masjid tu, tak apa. Tapi kalau kita tahu kita akan bangkit lambat disebabkan kerana kita sengaja tidur lambat, sedangkan agama suruh tidur. Wa ja'alna al-laila libasa, Tuhan jadikan malam supaya tidur. Dan ada bab dalam Sahih Bukhari, larangan untuk duduk bersembang lepas Isya, tak ada pasal. So duduk bersembang pukul 2, pukul 3, lepas tu tidur, lepas tu bangkit lambat. Macam orang politik. Orang politik begitu lah. Dia pergi ke tempat, duduk dengan geng-geng mereka melepak, pukul 3, 4 pagi baru bangkit. Subuh kita tak nampak pun kadang-kadang kat masjid. Tapi masjid mereka rasmi. Orang politik lah takut sikit lah. Takut buat takut gitu lah. Jam pakai berapa dik kena. Bagaimana surah-surah dalam Al-Quran disusun? Surah Al-Quran disusun secara tauqifi. Maksudnya mula-mula dia turun, dia bertaburan lah. Iqra' dulu dan seumpamanya. Kemudian Jibril, dia bertilawah dengan bertadarus dengan Nabi SAW, dan Jibril kata ij'al hadza ba'da hadza, jadikan ini selepas ini, yang ni selepas ini, dan kemudian Nabi baca berdasarkan itu. Seorang itu berat hati meninggalkan maksiat yang dilakukan, apakah? Hati dia hitam. Ada benda yang manusia berat kerana manusia ada kaitan dengan benda tu. Dan sebab itu antara makna la haula wala quwata illa billah, maksudnya tidak ada daya dan upaya kita ini nak meninggalkan maksiat dan nak mendatangkan amalan saleh melainkan dengan pertolongan Allah. Antara maknanya kita tak mampu nak buat apa dalam urusan dunia ni melainkan dengan pertolongan Allah. Kita tak mampu untuk mencapai makna nak mencapai banyak perkara melainkan segala perkara melainkan dengan pertolongan Allah. Siapa yang melazimi hal ini, la haula wala quwata illa billah, dia akan melihat keajaiban dalam tindakan-tindakannya dalam hidup. Khatib mendakwa mayat Sayyidina Abu Bakar telah boleh bercakap semasa jenazah beliau melalui makam Nabi. Biar betul khatib ni. Khatib ni apa makna khatib? Khatib ni orang yang diberikan teks khutbah, dia baca. Belum tentu dia ada ilmu. Dia baca buku-buku
Dia khatib takkan dia salah? Dia mungkin salah. Kena khatib ni, tuan-tuan tahulah, dulu kawan kita tu, member kita je, bukan pandai mana, lama-lama dia berhenti pencen, pergi rajin duduk masjid, baca tajwid sikit, dia jadi khatib. Kemudian dia jadi nampak dia pula pergi buat keluar fatwa, kacau lah kan. Khatib bukan semua pandai. Kalau tidak musim hujan, dia tak baca pada hari yang terang benderang ini, maka dia tak baca macam tu kalau dia pandai. Syiah bermazhab kelima lah apalah. Tak nak jawab. Apakah kaitan sifat 20 dengan ilmu logik Aristotle? Kita sebut yang ni. Ketika itu tak ada lagi 20 ni. Ketika tu deal dengan 7, dengan 13. Semua ni kerana mereka react kepada ilmu falsafah yang masuk ke dalam dunia Islam. Dan kita kena bagi excuse juga. Ini siapa yang nak dengar ni, dia faham, tak faham, macam tak faham. Benda ni dia kelebihan sejarah Islam dibandingkan dengan Christianity. Apabila falsafah serang Kristian drop, jatuh, tak dapat nak menangani idea Aristotle dan seumpamanya, juga sebahagian daripada apa yang di Plato yang sebut kan, termasuk dengan Neoplatonis. Mereka ni semuanya telah cakap benda-benda yang memang logik di sudut teologi ni, dan akal sendiri macam nak mengakui apa yang mereka kata, dan sebahagian apa yang mereka kata boleh diargue lagi. Dan kalau kita dengar apa yang mereka kata, kita tak akan berhenti, tak akan stop untuk memikirkan apa yang mereka kata, kerana logik itu akan bermain dalam fikiran kita. Apabila masuk ke Christianity gagal untuk menangani idea-idea falsafah yang ditulis dalam buku-buku falsafah. Tapi hebatnya dunia Islam, apabila dia masuk ke dalam dunia Islam, umat Islam bangkit deal dengan idea ini, berurusan dengan idea ini. Bila nak berurusan dengan idea ini, macam serangan barat, pemikiran falsafah barat. Orang Islam tak duduk diam, kita baca Quran. Kita lihat orang Islam bangkit, belajar falsafah barat, jawab barat. Demikian realiti pada zaman itu, mereka belajar bagi falsafah itu untuk jawab falsafah itu. Di kalangan yang belajar, ada yang tenggelam. Di kalangan yang belajar, ada yang berniat nak mempertahankan Islam. Kita juga kena berikan kredit kepada Mu'tazilah, kerana dia telah berusaha pada satu peringkat untuk mempertahankan Islam dengan hujah-hujah falsafah yang dia belajar. Tapi dia mungkin tersasul juga kerana peringkat awal. Datang Abu Hasan Asy'ari, cuba membetulkan apa yang salah di kalangan pahaman Mu'tazilah. Dia telah berjaya sebahagian daripadanya. Datang orang kemudian mengkritik sebahagian apa yang dia sebut. Abu Mansur Al-Maturidi tak bersetuju dengan sebahagian Abu Hasan Asy'ari sebut. Datang orang yang kemudian memberikan pandangan yang lain. Al-Bulqi, Baqalani dan seumpamanya berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari. Demikian juga apabila datang Ibn Sina, sampai tenggelam dengan falsafah, akhirnya dihukum sesat oleh sebahagian para ulama. Datang Al-Ghazali, cuba deal dengan falsafah, dia mengkritik Ibn Sina, bahkan dia mengkafirkan sebahagian Ibn Sina dan seumpamanya, sehingga peringkat itu. Datang Ibn Taimiyah, mengkritik sebahagian apa yang disebut oleh Al-Ghazali. Tapi semua ini adalah rangkaian daripada usaha untuk menangani masalah falsafah yang menyerang dunia Islam. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan sebahagian mereka. Kita yang datang kemudian taklah boleh telan semua yang mereka bahaskan. Kita ambil yang manfaat. Adakah keperluan makcik di kampung tu yang baru nak tahu Islam, ataupun asing yang baru masuk Islam, patutkah nak habaq asing Allah ada lawan tiada, asing Allah dengar lawan pekak? Perlukah asing sampai peringkat tu? Asing tak pernah deal dengan falsafah ni. Abang kasih asing Allah Maha mendengar. You buat apa pun dia dengar, dia Maha melihat. Cukuplah. Yang nak pergi ulang balik benda tu buat apa? Dan zaman dia tu telah berlalu dan tidak ada keperluan lagi. Kita nak pergi cerita orang nak semayang Isya, nak bagi kursus saudara baru nak semayang Isya, kita pun syarah tentang pembahagian ayat. Ayat ada berapa jenis? Ayat mutlak, ayat panjang cerita ada. Lepas tu ayat mutlak ni, ayat lot boleh, ayat salji boleh. Sampai pukul 12 malam tak semayang lagi. Habaklah kat ni, cara ambil uduk sekian, tak kita pergi ambil kat pipe tu. Habis lah.
Kok lepas tu dia dah masuk Islam lama, dah nak sembang panjang, cerita sikit-sikit, tapi itu bukan keperluan. Sampai nak cerita salji, duduk ni pun duk hangat elok lagi saja, main kat mana? Maka dengan itu balik kepada cara perbahasan salaf is the best. Deal dengan macam mana salaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu